Dua tiga kalimat tak sudah ni bro. Apa kerja apa mampu jadi 2 bulan ni tak kan? Assalamualaikum. Saya nak tanya Cik Fadi saya siap. Tak sini. Ustaz Cina. Saya nak mungkin binatang kat sini. Okey, siap. Tidak sekali kecil. Binatang kecil. Saya belum ikhlas kan. Sudah. Yang jadi orang ini dah tak ada semua orang. Terima kasih ya. Ya, baik. Kring, 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 kring. Hello, Assalamualaikum. Salam. Dia boleh saya bantu buat? Oh puan, saya ni kantor. Saya ni wakil jabatan saya ni. Kita nak tanya lah pasal sistem yang madam bangunkan tu untuk atasi masalah pengurusan rekod projek setiap pagi tu. Jabatan kami ni peminat lah nak tahu pasal sistem tu puan. Oh, sistem yang puan maksudkan tu sistem operasi pengurusan projek estate pagi AKA atau dinamika sopan. Memang pihak kami yang bangunkan sistem tu puan. Terima kasihlah kerana berminat. Saya cadangkan pihak puan mengadakan lawatan kepada dan pihak kami boleh atur sesi taklimat untuk penanganan lanjut penggunaan sistem tersebut. Oh ya, kau puan. Terima kasih banyak-banyak nak atas undangan tu. InsyaAllah nanti saya bisa kita kena kita mai uriban jamu nasi kawan naik gapai terbang. Assalamualaikum. Salam satu sejiwa, salam kedah serata-rata. Terus saya ucapkan terima kasih lah kepada pihak puan yang datang kepada hari ini. Kalau ikut tu, puan ni datang ke sini untuk nak tengok satu sistem lah, sistem yang dibangunkan oleh pihak madam. Sistem ni dibangunkan oleh expert, macam sama-sama hari ini adalah bukan expert lah. Sebenarnya sistem ni telah dibangunkan oleh pihak madam untuk selesaikan masalah urusan rekod pribadi yang kurang sistematik. Dan sistem ini telah digunakan pakai di beberapa tempat yang ada dan terbukti menyelesaikan masalah tersebut lah. Okey, sehingga kini pihak madam telah kumpulkan lebih daripada 300 projek setiap pagi yang mana melibatkan kawasan seluas 25 hektar. Dan bilangan pengadaan tuan-puan seramai 12,000 orang peserta. ramai lah. Tambah-tambah sikit dah tambah. Boleh. Terima kasih. Sistem ni sangat-sangat sebab penambahan projek yang banyak tau. Jadi maklumat yang ada sangat-sangat banyak yang bertambahnya. Banyak projek setiap pagi di mana bilangan peladang terlibat pun ramai. Rasanya bilangan peladang projek kita pun hampir sama lah. Betul lah, sama. Tepat sekali lah kita main peladang daripada Madon. Ingat kalau kami tindakan segera, kita akan dapat masalah ni. Ya, betul. Macam mana boleh timbul idea untuk selesai masalah ni? Kami menggunakan kaedah SMART dan juga digital metrik untuk selesaikan masalah ni. Kami sebenarnya beberapa isu dan kami dapati tajuk pengurusan rekod projek estate pagi tinggi kurang berarti sangat sesuai kami gunakan untuk menangani masalah yang berlaku di kami. Dalam pelaksanaan projek pagi masalah apa yang berlaku? Iyalah tuan, mana ada projek yang tak ada masalah kan. Betul. Kami pun belajar berbincang dan dengan menggunakan Raja Ishikawa, kami telah menyerahkan 10 sebab yang mungkin. Kemudian kami telah edarkan pula soal selidik kepada 5 PPG untuk mendapatkan 5 punca sebenar pada masalah ni. Punca pertama seperti suka dikawal, sistem berlainan, maklumat data salah, format pemberian, keselamatan data tidak terjamin. Dan daripada 5 punca masalah ni juga, kami telah jalankan uji cuba sebelum dengan mengedarkan borang soal sidik selama sebulan pada Mac 2015. Nak tanya lah sikit, buat apa edaran borang soal sidik tu dibuat? Edaran borang dibuat untuk mendapatkan projek puan. Macam mana nak dapat objektif projek tu? Anissa soal sidik dibuat untuk minta tahu menggunakan sejak seragaman merekod data estate pagi dari 27 ditetapkan dengan menggunakan Raja soal itu dan sasaran capai adalah 65.91%. Melalui analisis tersebut juga dapat 3 punca masalah utama kami usahakan untuk mencapai objektif itu. Selesaikan 3
3 punca masalah. Bagus tuan-tuan. Kami dilahirkan tadi 3 punca masalah dengan menggunakan ragam pokok dan juga kita swab. Dari hasil daripada kajian kami itu, kami telah memutuskan untuk melakukan sistem aplikasi secara online. Sistem ni kami namakan sebagai sistem operasi pengurusan projek pada EPA atau lebih dikenali sebagai SOPAN. Yang bestnya sistem ni boleh di mana-mana juga melalui URL http://sopan.pada.gov.my. Boleh online. Boleh. Sejauh mana kesana penggunaan sistem ni? Puan-puan memang pinjau sangat duk tangki saja, no? Kami telah menjalankan 2 uji sampel cuba, di mana uji cuba yang pertama kami telah mencapai sebanyak 87.91%. Yang kedua, uji kaji kedua itu kita telah mencapai sebanyak 97.80%. Iaitu bersamaan dengan Satu je tiga. Tiga satu je. Sabar. Puan-puan sikit saya nak maklumkan juga. Semasa uji cuba pertama dijalankan, kami turut jalankan pemantauan dan kami dapati melalui maklumat balas yang diterima daripada pengguna sistem ini, maklumat sangat positif. Dan oleh itu kami membuat tindakan penyeragaman di 27 provinsi untuk menggunakan sistem ini. Wah, hebat sangat Madam ni tu. Apa faedah daripada penggunaan sistem ni? Mestilah hebat. Untuk makluman, di belakang penggunaan sistem ni, kami berjaya mengurangkan sebanyak RM125,040 kos pengurusan. Ya, kemudian untuk tempoh masa permohonan penyantar kami dapat kurangkan 45 minit. 45 minit? Ya. Kemudian kami juga menjimatkan 1 jam 20 minit. Hasil kerja pegawai juga meningkat sebanyak 109%. Ya. Dan akhir sekali, sumber manusia juga kami dapat jimatkan sebanyak 60%. Terbaik. Tapi bagaimana puasan hati pengguna sistem ni? Kami jangankan soal sidik. Kepuasan hati fikir sebanyak 30 kepada 100%. Manakala pegawai mana 20% hingga 100%. Kepuasan memantau pula dari kepada 90%. Banyak manfaat tu. Berapa kos membangunkan sistem ni? Tak mahal sangat kuasa juga. Cuma RM5,000 RM5,000 Saya nak tanya, selain daripada jabatan kami, ada tak lain jabatan lain yang minat? Ada ke? Mesti banyak, mestilah ada. Mestilah, Kalau ya. kami nak pakai sistem ni di 27 fikir mana, kami telah menghantar surat. Surat ni untuk makluman kepada kementerian bahawa sistem ni juga boleh digunakan pakai di seluruh agensi Kementerian Pertanian. Itu pun sekiranya mereka berminatlah. Macam apa impak penggunaan sistem ni? Okey, impaknya ada yang pertama ni pengurangan penggunaan Hebatnya. Yang keduanya meminimumkan tidak eksklusif. Okey, meminimumkan zero effect di mana ada bahan dapat Hebatnya laporan secara online. Hebat sangat tu rasanya ni. Kami nak pakai lah sistem ni. Abang main set prosedur nak buat apa? Kalau puan berminat, puan boleh buatlah permintaan secara rasmi kepada pihak kami dan kami akan datukkan perbincangan yang lebih lanjut. Oh iya ke? Terima kasih banyak Dana atas penerangan tu. Kami haraplah supaya kita dapat bekerjasama, kita dapat saling bantu lah di antara satu sama lain masa-masa akan datang. Alhamdulillah, sekiranya terdapat lagi persoalan dari pihak tuan-tuan, bolehlah kita pada bila-bila masa pun. Boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya rasa saya harap sesi kita perbincangan pada hari ini memenuhi hasrat kawasan tuan-tuan lah. Dengan itu saya tangguhkanlah perbincangan kita pada ini dengan Terima kasih dan juga tanya kepada kumpulan expert yang sabar menanti untuk membuat persembahan dengan yang terakhir. Jadi saya lihat dia lebih kepada ini,
yang saya tak berapa jelas tu yang ada video klip tu, apa yang menyebabkan ketidakpuasan pakcik tu lah, saya tak berapa nak tangkap dia punya tu kan. Dan kemudian setelah pelaksanaan sistem ni dikatakan bahawa kepuasan anti peserta projek pakcik tu salah seorang peserta projek tu lah kan, meningkat kan daripada 35% kepada 100%. Sama ada sangat setuju ataupun setuju. Cuma dia punya bilangan responden pada kajian ni berapa ramai katnya? Ya, terima kasih Tuan. Sebenarnya untuk soalan yang pertama, video yang pertama itu menunjukkan ketidakpuasan hati peserta projek disebabkan menggunakan sistem manual. Sebelum adanya sistem sopan, semua aktiviti diselaraskan secara manual. Maksudnya menggunakan buku log, buku dan juga Excel dan tanpa boleh searching lah maklumat-maklumat tu, dan penyata pendapatan pula tak boleh ditulis secara online. Jadi dengan adanya sistem yang untuk video kedua menunjukkan bila bagi IC dengan menggunakan nombor IC, kita dah boleh cetakkan penyata semasa. Sistem ni, dia bagaimana sistem ni cetakkan semasa tu, maksudnya kalau dia peserta projek, dia ada buat potongan padi ataupun mengat padi, kita mengat dalam banyak stagger lah. Walaupun dia hantar bil padi tu tak cukup lagi cycle dia, keluasan dia masuk projek, dia boleh dapat nyata dan boleh dibuat check untuk keluar untuk bayar. Tapi kalau untuk yang lama, dia akan sampai habis dia punya cycle berapa banyak teori yang sampai bil padi, baru kita close secara manual, tolak keluar semua. Jadi sistem ni dia ada penyata semasa dan dia tak perlu tunggu sampai habis cycle tu baru dia dapat bayaran. Jadi inilah yang jadi setengah-setengah peladang ni sensitif sebab dia perlukan duit dalam masa ni, sebab dia hantar padi dia perlukan duit untuk sara hidup dia. Jadi itulah yang sistem yang pertama ni. Dan yang untuk yang kedua dari segi responden tu 35% tu, selepas kami ada buat soal sidik, yang mana soal sidik tu kita buat di PBK dan melibatkan 25 responden lah. Responden. Jadi responden tu menunjukkan memang ada lah, sebab dulu dia perlu tunggu lama kadang-kadang tu, memang lama lah sampai makan berhari lah, ataupun mungkin kita suruh ni kan kata balik dulu lah nanti naik. Tapi yang ni bagi memang boleh dapat keseluruhan peserta. Okey, untuk projek ni kita buat sistem ni sebabnya projek ni satu setahun melibatkan 5,000 orang peladang sini. Tapi melibatkan yang mana 5,000 orang peladang tu 5,000 hektar yang melibatkan 5,000 hektar, dan keseluruhan yang ada sehingga sekarang 25,000 hektar melibatkan 12,000 orang peladang. 12,000 orang peladang. Tapi kami buat sampling tu berdasarkan wilayah supaya semua wilayah kenal kami di Madani ada 4 wilayah. Jadi setiap wilayah ada sampling. Walaupun 20,000 bagi 4 lah. Jadi ya, wilayah yang besar kita lebihkan, wilayah yang kecil tu kita Okey, tadi kumpulan expert di atas persembahan dan persidangan projek yang sudah habis tadi. Kadang-kadang untuk yang akhir ni you dapat advantage. Tak ada beza sangat, tak ada kan? Wajib ya. Okey, saya nak tengok dari segi satu, boleh tunjukkan slide muka surat 110 daripada buku ni lah ya, slide buku saya ni. Ada sedikit saja di mana kesilapan sedikit. Saya betul aja dalam cerita bawah-bawah. Bila you buat baru tu, you must be very careful. Boleh tengok jadual sebelum ini. Ada jadual kumulatif ya. Okey, berapa jumlah keterapan? Cuba jumlah kan? Bukan 91 kan saya rasa. Ya, betul tak? Cuba tengok graf tadi. Anda buat 95 di atas sana. Itu jadi kesilapan saya nampak. Bukan 95. Look simple, look small, but some theory is very particular something. Kita mesti membangunkan Pareto yang tepat. Itu walaupun sikit je dia punya reflect lah power
Kita boleh take for granted dari segi figure. 91 sampai dapat 4 unit dah lagi. Ya, itu komen saya. Kemudian kalau kita lihat tajuk projek ya, saya rasa mungkin boleh permudahkan lagi ya, boleh tambah baikkan lagi ya, supaya ada glamour sikit ataupun kita commercial value ya. Tajuk projek ni pengurusan rekod projek estate padi. NKA itu stand for what? National Key Economic Area. Ya, itu kena define, tak ada penjelasan di sini. Saya dah rasa betul lah, tapi tak ada dalam istilah punya penjelasan dia pun ada kan. Sebab kalau you bracket, saya ingat reflect daripada bila juga kita software, reflect daripada yang panjang tu. Jadi jangan cuba buat macam tu. Tak benar dia punya sinonim NKA tu dengan pengusaha rekod estate padi. Itu tak reflect. Itu adalah satu technical ni tak right, tak betul. Pengusaha rekod estate padi secara sistematik tadi. Tajuk tadi secara itu tema, okey. So tajuk dia kurang bersistematik kan. Ataupun ya, itu je saya nak itu. Maksudnya ialah tidak sistematik pun boleh, tak perlu lah boleh bersistematik. Kenapa ada ber tu? Maka dalam bahasa tu tak guna perkataan tu. Tidak sistematik juga. Tidak bersistematik. Tak tahulah tak tahu punya. Saya rasa kurang je lah. Dia tu very careful, tajuk memainkan peranan. Bila kita tengok saya di sini, cuba elakkan kesilapan daripada awal lagi. Bila kami tengok tajuk saya tengok apa NKA hubungan dengan pusat rekod. Kalau you silent kat NKA pun tak ada masalah. Itu penting, walaupun itu simple, tapi effect. Kita namanya sebut projek kita yang keluar ni, ada di Facebook. Itu nak perbaikan, okey, tak ada kesilapan. Tapi jangan risau, tak ada masalah tu bagi saya. Kemudian yang seterusnya ialah tentang sasaran projek. Kita tengok sasaran projek page 93, slide 93. Okey, sebelum itu Puan nama apa Puan? Yeah, you are the best today. I like your voice. Tapi special question for you. Untuk kabur balik ni kata bagus tadi ya. Harap kau boleh jawab soalan saya ya. Jangan risau ya. Cuba lihat ya, kalau kita, saya nak tanya, yang masuk kurang bersistematik, apa maksud anda? Macam mana anda boleh konkludkan bahawa sistem tidak sistematik? Apa maksud dia? Lambat ke, ataupun tedious ke, ataupun not user friendly ke? Sebelum ni pengurusan rekod kita secara manual. Jadi dia punya macam rekod dan data tu lama lah. Dia tak sistematik. Dia daripada segi, kita tak ada daripada segi susunan data dia, tempat simpanan dia, lepas tu daripada segi rekod dia tak teratur lah, tak susun. Itu maksud dia. So kalau nak dapat maklumat, masa yang lama lah. Betul? Sebab itu, kalau kita tengok sasaran projek anda perlu membuat sasaran projek untuk mempercepatkan sistem tadi. Time based ataupun based on the time consuming. Ini adalah sasaran untuk punca-punca masalah, bukan sasaran projek. Saya nak buat in future tajuk sasaran projek kan. Projek kita tadi sistem yang tidak sistematik, di mana isu time memainkan peranan, melambatkan. So saya suggestkan in future anda kena mencari satu sasaran, how to make it more efficient the system. You bangunkan sistem, developkan sistem. Itu adalah kita panggil sasaran projek, mempercepatkan lagi. Before, without the system, dengan the system, I believe you can improve 100% you mentioned tadi, efficiency. Ini adalah sub of the sasaran projek, bukan sasaran utama di sini. Nampak, ini sasaran untuk punca-punca masalah yang menyumbang kepada tajuk projek kita. Take note on this. Saya kata tajuk komen saja. Walaupun tahniah diucapkan kepada Puan dan juga Ana yang kat tangan berdua tadi bagus. Inilah ada power boleh ambil pelakon. Okey, silakan kawan saya di sini. Okey, sistem yang bagus. Sebab saya tengok siapa yang orang ada
Ada yang first class tak? Siapa yang first class tak? Siapa yang first class? Kalau first class ada bagus sistem ni, saya suka degree. Okey, cuba satu. Apabila you letak di menu apa guna tulis 3.0? Masa kita buat apa uji cuba itu, kita dapat maklumat masa tu kita keluarkan menu. Lepas tu kita suruh dengan pengguna dia ada sedikit lagi semangat. Jadi kita tambah 1.2.4 and then so uji cuba yang kedua kita tambah penambahan kata berlaku. Itu jadi 3.0 tu kan? Dia jadi confused tu. Sebab ini sistem you patutnya dia baru diletakkan katanya 1.0. Kalau you tambah baik sistem yang sedia ada baru 3.0. Tambah baik lagi tambah baru 3.0. Kalau sini dah Lepas kan dia buat, kami ada sesi uji cuba dengan pengguna. tapi itu dalam UAT, masih dalam UAT kan. Dia cuba tu kalau dalam IT punya projek dia panggil UAT. Betul tak? Betul. UAT tak ada ubah manual lagi. UAT mana user assistant test kan. So dia masih UAT maknanya kita manual tak lagi. Sekali setiap kita dah launching dalam semua orang kita buat. Tetapi confuse saya ingatkan projek ni dah ada, cuma you buat tambah baikkan je sistem ni. Confuse saya. Sebab mungkin kami rushing dalam ni bangun lagi, jadi masa depan kita lepas Ramadan dah upgrade benda yang tak sepatutnya. Saya pun jangan sampai habis dia tanya saya, walaupun kita tak tengok sistem YouTube, saya rasa setara dengan sekolah lah sistem tu. Saya harap macam tu lah. Ada saya pergi detail nanti kan. So dia punya sistem, dia punya bahasa negara, program language apa? PHP, tu web base. Datang SQL. Nice. Okey, terima kasih. Tanya.